Sama je kan bunyi ambulans tu dengan Malaysia? Bismillahirrahmanirrahim. Bolehlah dengar baca Al-Fatihah tu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagi memberkati majlis pada malam ini, insya-Allah sama-sama kita bukanya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya, diberikan nikmat kita yang tidak terhingga sehingga ke saat inilah. Namun begitu, bila Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana lazalumun kafar. Maksudnya, sesungguhnya seandainya kamu menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita ni, nescaya kita tidak mampu menghitungnya, dan kebanyakan insan itu adalah dari kalangan yang mereka yang menganiayai ataupun menzalimi diri mereka sendiri. Kerana apa? Banyak nikmat tetapi masih lagi dikufuri dengan melakukan maksiat dan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, itu sebagai mukadimah lah dalam keadaan gementar ni. Bercakap ni. Ustazah ni kalau boleh mic dia tak boleh berhenti. Saya pegang mic ni macam mana nak berhenti. Terfikir macam mana nak berhenti dengan cepat ni, berbeza. Itulah persefahaman ataupun keserasian terbina antara suami isteri kadang-kadang kan. Seorang banyak cakap, terlebih-lebih kadang-kadang. Bila ceramah pada anak-anak tu, sejam 2. Sama dengan ceramah macam biasalah. Si ayah pula mendengar. Dengar ibu cakap tu. Itu je. Selesai masalah. Lepas tu, faham? Itu je. Ibu cakap 20 minit, kita cakap 1 saat. Faham? Okey, cukup. Lelaki kan? Betul tak ni? Senyum tu macam betul tu. Masya-Allah. Sedikitlah sebagai mukadimah. Okey. Alhamdulillah, bila duduk di bumi yang barakah ini, Allahu Akbar, terasa rindu sangat. Terasa ingin duduk berlama-lamaan di sini, betul? Dengan suasananya yang malam yang panjang, betul? Rasa nak tidur je. Betul? Tuan-tuan sekalian, dalam kehidupan hari ini, dalam kehidupan kita sebagai seorang Islam ini, Allah tidak larikan kita dengan ujian. Seandainya masalah yang kita hadapi hari-hari ini terlepas ataupun terselesai dengan tidur seronok macam tu. Dengan lepas isyak pukul 8, pukul 7.30 tu, kemudian tidur. Alhamdulillah, bangun pagi esok selesai masalah. Seronok tak? Seronok. Tapi kehidupan bukan begitu. Kehidupannya kita perlu selesaikan, kita perlu bangkit dan kuat untuk menghadapi cabaran tersebut. Sebab bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk orang yang sekeliling kita. Sebab kehidupan kita ini kena banyak memberi. Kalau kita nak beri pada diri kita sendiri saja, itu bukan matlamat kehidupan kita. Sebab Nabi berikan kehidupannya, yang kita dekat dengan Nabi hari ini, berikan seluruh kehidupan dia untuk kita. Masya Allah. Dan kita pun dalam kehidupan kita kena fikir untuk anak-anak, untuk suami, untuk isteri dan untuk seluruh ahli keluarga kita. Kita nak berikan yang terbaik kepada mereka, insya-Allah. Dan kita kena fikir bagaimana caranya kita nak pimpin tangan mereka ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kehidupan kita untuk diri sendiri, kita fikir untuk diri sendiri, makan, minum, apa semua selesai. Tetapi bila kita ingin menjadikan kehidupan lebih yang terbaik, dan kita perlu memberi kepada seluruh ahli keluarga kita dan masyarakat kita. Menjadikan diri kita ini
seiring dengan apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan. Dan sebagai penutup kita kena ingat bahawasanya orang yang memberi ini lebih gembira sebenarnya berbanding dengan orang yang menerima. Kita kena jadi macam tu. Seumpama ibu memberi hadiah kepada anaknya, melompat-lompat gembira anaknya, lalu kita pun rasa kita lebih gembira melihat anak kita gembira, betul? Dan kita nak jadi si ibu sentiasa, bukan jadi anak yang menerima pemberian. Jadi insya-Allah kita berikan yang terbaik kepada orang yang kita sayang, insya-Allah mereka pun gembira, kita pun terlebih gembira insya-Allah. Dan insya-Allah selepas ini semua muslimat terutamanya ni, yang muda-muda ni, muslimin yang muda-muda ni, pakcik ada ni, umur berapa yang ni depan ni? Tuan Haji. Ha? Paling muda saya rasa. Yang belakang dia tu? Sama 70. Paling muda. Kita nak ajak gelongsor ajak lagi. Boleh? InsyaAllah boleh nak ajak gelongsor tu. Tinggi sampai turun bawah tu. Bertempik lah. Jadi insyaAllah Jadi sebagai penutupnya, insyaAllah sama-sama kita nak lebih berkenalan lah lepas ni. Berkenalan dan juga lebih ramah mesra antara kita lah, antara teramanya muslimin sebab tak kenal ramai lagi ni. Okey, muslimat biarlah dia berkenalan lebih dengan ustazah. Dan saya rasa itu saja daripada saya, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam pula kan. Sebenarnya encik suami ni pun dah berjangkit dengan saya. Dia cakap sikit kan. Sebenarnya tak sedar. Dia cakap banyak juga sebenarnya. Tapi apa yang dia sebut tadi tu memang ada benarnya. Kan kita ni sampai kadang-kadang tu ceramah pada anak-anak, berhenti tarik nafas, sambung balik. Berhenti minum air, sambung balik. Si ayah panggil, faham tak apa Umi cakap? Dengar ya? Senang kan kerja orang lelaki kan sebenarnya. Tapi besar peranan. Saya memang minta macam tu pun. Saya kata, encik, lepas saya marah-marah, saya bukan panggil dia encik ya, macam formal kat rumah kan. Bukan encik dengan puan ya. Adalah panggilan tu macam orang lain jugalah kan panggil. Panggil ustazah kan. Jadi bila kadang-kadang kita kan wanita kan, bila kita dah ada waktunya masa bercakap dengan anak, kita beremosi dan sebagainya, saya memang akan lepas tu hand over lah pada suami untuk dia buat kesimpulan, untuk dia menyejukkan supaya anak ni kadang-kadang masa kita cakap dia tak boleh terima, tapi biar ayah tu yang akan, oi dah ngantuk juga kamera tu kan. Tiba-tiba layu. Ustaz Raja bagi signal. Ada yang tengok ke sebenarnya? Okey. Oh ada. Pukul apa kat Malaysia ni? Kenapa jadi macam tu Ustaz Raja? Aduh, memang saja sabotaj. Kejap lagi. InsyaAllah. Okey, subhanallah. Kat pukul 1 adalah. Kalau 2 tu dekat 1K tak apa, tak ramai mana pun alhamdulillah. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dihormati, yang dikasihi kerana Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ini kita mengambil juga peluang untuk bersama-sama mewujudkan taman syurga Allah, iaitu majlis ilmu. Walaupun insya-Allah saya sebenarnya agak kepenatan juga. Walaupun hari ini nampak tak ada program, tapi pagi tadi secara tak langsung dah ada ceramah satu. Lepas tu non-stop juga ada pihak-pihak, orang-orang datang jumpa sampailah ke asar. Maksudnya non-stop jugalah pertemuan-pertemuan, mesyuarat dan sebagainya. Jadi asalnya saya bagi tahu pada Ustaz Sofwan tadi, kita tak payahlah buat pengisian. Kita terus kepada sesi ta'aruf sama muslimat, sesi ta'aruf sama muslimin. Tapi Ustaz Sofwan kata, Ustazah, rugilah kalau kita tak adakan majlis ilmu sikit. Sebab walaupun sekejap, kita telah mengundang malaikat rahmat. Jadi, kalau sekadar ta'aruf, kemudian kita makan-makan, maksudnya nilai kepada pertemuan dan majlis pada malam ini
kuranglah sikit nilainya. Jadi subhanallah, itu yang kita mulakan dengan Al-Fatihah, dan kita insya-Allah mengharapkan majlis pada malam ini diangkat oleh Allah sebagai salah satu daripada taman-taman syurganya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu melihat taman syurga, maka singgahlah. Sahabat lalu bertanya, "Fama riyadil jannah?" Di manakah taman syurga itu ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, "Hilaquz zikri." Iaitu majlis zikir ataupun majlis ilmu. Masya Allah. Jadi kita ni benar-benar umpama seperti dalam taman ni. Kan, dengan keindahan suasana. Boleh tengok tak atas jap? Ini nak suruh exercise. Tengok atas semua. Okey, nampak apa? Tak nampak. Nampak nasi lah Ustazah. Lapar nasi dah ni. Boleh bagi tahu ya, diorang ready awal. Yang lepas kita nunggu lama juga nasi. Jadi Ustaz Saufan boleh hello-hello ready awal. Yang lepas ceramah panjang juga. Dah habis semayang apa semua, nasi tak sampai-sampai. Jadi insya-Allah Ustaz Saufan hello awal sikit ya. Adik nampak daun pokok kurma, Masya Allah. Tengok lagi. Semua wajib tengok. Malaikat catat ya. Okey, tengok. Sedap lah, lega sikit kan. Tengok atas. Okey, subhanallah. Tunduk bawah pula, tunduk. Nampak apa kat bawah? Okey, kapet. Kena nampak lauk lah pula. Okey, lepas tu pusing kanan. Okey. Pusing je. Okey, subhanallah. Pusing kiri pula. Masya Allah. Ada 2 tangan ya semua? Ada cek tangan masing-masing, ada tak? Ada. Okey, letak dekat leher masing-masing. Urut. Bukan cekek di sini. Guna 2 tangan ya. Saya sebab pegang mic. Dia buat macam pegang mic juga. Okey, urutlah bahu. Ui, lengah ni. Sambil zikir, ya salam, ya salam, ya salam. Maksud tu, nama Allah ya salam, Allah yang maha memberikan kesejahteraan. Salam, keselamatan, kesihatan. Okey, ya salam. Urut bahu masing-masing, pusing-pusing sikit leher. Ustaz, kalau Ustaz urut, saya keluar ni. Masing-masing cari isi masing-masing nanti. Masya Allah. Okey, sekarang kan boleh tak semua pusing pada saya? Muslimat pun semua pusing depan. Muslimin dah pusing kan? Okey, so kurangnya ada 2 orang sahaja. Pun dah cukup dah. Cari pasangan masing-masing. Ada pasangan? Ada pasangan, 2 orang pun jadi. Tu jauh tu tak ada pasangan. Kena duduk belakang. Ya, betul. Saya nampak tadi urut sendiri macam tak puas, dia tak lepas je. Cari pasangan ya. Ini pasangan tanpa perasaan. Jangan wujud pasal-pasangan yang tidak dibenarkan. Okey, boleh rapat sikit ya yang belakang dengan depan. Geli ke tak geli ke kena buat juga ya. Nanti kita bagi tahu hikmah dia. Okey, semua dah ada pasangan masing-masing duduk di belakang. Ni cari pasangan. Cari pasangan. Okey, tolong cek. AJK tolong cek. Siapa tak ada pasangan kan didenda. Dia sebenarnya selesa kalau 2 orang. Kalau beramai-ramai tu dia akan jadi macam faham tak? Orang belakang nak urut, kita tunduk, kita nak urut orang depan. 2-2 je. Kita cari berdua-dua je. Jangan risau, 2-2 je. Jadi yang depan menikmati je. Biar orang belakang urut. Kita tak urut orang depan. Okey, cari 2-2 je. Dah ada 2-2? Dah ada ya? Tengok orang lelaki cepat je. Orang lelaki memang cepat ya bab cari pasangan. Okey, orang perempuan semua dah ada pasangan ya? Tengok dah mengepuk-ngepuk dah belakang tu. Ustaz, tunjuk kat dia orang ya. Okey. Masya Allah. Sekarang kita mula dulu letak tangan atas bahu kawan kita. Okey, saya tengok ni ya. Tak apa, 2 orang je. Tak payah berangkai. Perempuan dia kalau begitulah kan. Okey. Jelas ya arahan? Okey. Letak bahu atas tangan kawan depan. Masya Allah. Depan yang berdua tu je. Okey, start urut. Sama zikir, sambil zikir, ya salam. Urut dulu. Tepuk nanti. Dia macam tebal ticanai dah. Urut dulu. Urut dulu. Tengok yang belakang. Jangan tepuk lagi, urut. Ya Allah, dia tetap tepuk. Urut, dik.
Ya, betul. Tapi tak aci sebab tepuk aktiviti lepas ni. Urut dulu. Urut. Dengan kasih sayang, jangan cekik walaupun rasa inilah waktunya. Dah lama geram dengan depan ni. Kebetulan pula. Okey, urut. Okey. Urut sampai ke bahu sikit. Okey, urut sampai ke bahu sikit. Okey, sekarang pergi ke kepala sikit, urut sambil zikir ya salam. Urut sentuh sikit, minta izin sentuh kepala sikit kata. Nak urut belakang leher tinggi sikit. Belakang leher tu sedap. Belakang telinga tu urut sikit belakang telinga. Sekarang ni bebas ya, dah minta izin bebas buat apa saja. Okey, boleh pergi dekat kening orang depan macam saya buat dekat. Ya, ini halal ya, halal. Masya-Allah. Kadang-kadang kan kita buat macam ni kan, daripada tengah tu guna dua tangan lah. Saya ni sebab pegang mic. Betul macam tu. Oi, lega tau. Pergi dekat tepi. Encik jangan buat lebih-lebih ya. Tengok tu. Oh, cik jangan. Kan orang salah faham macam tonyo kepala suami. Okey, maksudnya guna dua-dua tangan, pergi ke tepi, lepas tu bulat-bulatkan sikit gitu. Oi, lega rasa. Urat-urat urat mata tu. Okey, cuba tarik. Lepas tu buat sampai ujung tu bulat-bulat sikit. Macam tu. Yang diurut tu buat-buat lah macam sedap. Siap orang. Yang urut belakang tu kan macam. Saya tengok kekok je kan. Buat je. Ya Allah sedapnya. Macam tu. Puji je lah. Yang tak ada pasangan berdua. Buat je bertiga pun boleh. Okey, faham tak? Buat sekali lagi saya nak tengok daripada tengah. Lepas tu pergi ke tepi. Lepas tu kan tekan sikit. Ui, sedap. Gitu. Oh, ada yang tekan tengah ni. Ui, pening orang tu. Tak cabut kening. Perempuan ori semua ni. Tarik dulu. Tarik ke tepi. Dia pusing di tengah ni. Aduh. Kan, lagi berselirat takut. Tak pernah pergi spa ke ni? Kau orang spa buat macam tu? Pergi spa lah muslimat. Okey. Lepas tu tengah-tengah okey gitu. Okey, bolehlah sikit-sikit bahagian kepala. Okey, sekarang ni duduk balik. Tuan-tuan buat tak ni? Cek tengok orang lelaki tak buat. Ya tak buat, potong makan. Okey, sekarang ni tepuk bahagian belakang. Masa tepuk ni jangan tepuk macam ni tau. Buat macam ada lubang sikit. Dia tepuk macam ni. Faham tak? Buat gini. Pap. Itu yang bunyi sedap tu. Okey, sekarang tepuk dua-dua tangan, kiri dan kanan. Dia sedapnya gilir. Bukan pap macam tu ya. Okey, mula. Ya salam, gilir maksudnya kiri kanan. Buat macam membengkok sikit. Okey. Jangan bahu saja, sampailah ke bawah sikit. Buat betul-betul lah, jangan main-main. Yang lelaki macam sabarlah macam gitu je kan. Sabarlah, doalah ustazah akan berhenti kejap lagi. Okey, tepuk sambil zikir ya salam. Ya mukmin, nama Allah yang maha tenang. Moga kawan kita ni, sahabat kita tenang menunggu saat saya dinantikan. Okey, tepuk dulu. Masya-Allah. Dah tepuk semua? Ni tepuk. Masya-Allah. Okey, lepas dah tepuk, ni pakcik ni kau dapat urut sedap ni. Tengok Ustaz Yazid dah urut. Siapa lagi ya? Ada lagi tak staf kita lelaki? Pakcik ni kalau dapat urut. Ustaz pergi urut. Ustaz pergi urut pakcik tu. Ustaz boleh ya? Ya. Ustaz Isa pergi ngurut. Mana Ustaz? Okey, lepas tu sekarang kita buat karate. Okey, karate. Subhanallah, kiri kanan bawah, karate. Misi dalam hati orang belakang, ya Allah sedaplah jadi orang depan. Ya Allah, tak sepasal jadi tukar urut. Karate kuat sikit, dia bunyi. Kuat lagi, kuat level 1, kuat lagi level 2. Naik lagi kekuatan kuat sikit. Kenapa orang lelaki pun lemah lembut? Confuse saya. Kuat sikit kan? Bunyi tu. Pam. Gitu. Nasiblah jadi orang belakang ya. Gitu. Okey, baiklah. Subhanallah. Sekarang pusing belakang. Pusing balas balik. Mana boleh. Masya-Allah. Amboi. Ingat settle ke? Okey, subhanallah, balas kasih sayang ya yang telah dicurahkan. Dan apa yang kita buat ni bukan saja-saja, nanti kita jelaskan, baca beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Okey, Masya Allah. Mula dengan urut bahu. Okey, urut leher. Urut belakang telinga sikit. Nak urut sampai pinggang pun boleh. Dan sebagai membalas jasa, yang depan boleh minta. Sekarang request bahagian mana nak diurut. Ini kelebihannya. Bila balas lebih baik. Boleh cakap dengan belakang, minta urut bahagian mana. Ataupun ada rasa gatal nak minta garu ke. Okey, urut sikit belakang telinga. Lega tak? Lega kan, sedap kan? Masya Allah. Baguslah muslimat dia yang bersungguh-sungguh urut. Okey, urut kening macam tadi, kening. Tarik daripada tengah. Okey, tarik ke tepi. Sedap kan? Tarik ke tepi. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey. Kita beri laluan kepada azan Isya. Sambil-sambil tu boleh je teruskan. Okey, subhanallah. Okey, sekarang kita tepuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Tepuk dulu, tepuk. Tepuk kuat-kuat. Kali ni lebih bersemangat lah. Okey. Subhanallah. Okey, last karate. La haula wala quwata illa billah. Kuat sikit. La haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Okey, subhanallah. Bolehlah kita kembali pada asal dan kita sama-sama jawab azan. La haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajata 'aliyata rafi'ah wa ba'su maqam mahmudal ladzi wa anta innaka la tukhliful mi'ad. Allahu akbar. Subhanallah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya akan terus membacakan beberapa hadis Nabi yang berkenaan dengan ukhulah. Ustazah pun dah tak betul dah. Ukhuwah. Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan dan memilih kita semua untuk berada dalam satu jamaah menunaikan ibadah umrah dan juga ziarah. Umrah nanti di Mekah, ziarah di Madinah. Di Mekah pun akan buat ziarah lah, tapi ziarah dimasukkan ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah tentu takdir Allah ini, perancangan Allah, percaturan Allah ini bukanlah saja-saja. Sudah tentu ada hikmah dan Allah menuntut kita melakukan lebih daripada sekadar jemaah umrah. Kerana banyak manusia yang berkumpul dan disatukan di atas pelbagai jalan. Kan, jalan bisnes. Bukan kata itu jalan yang tidak baik, tetapi maksudnya ada atas pelbagai jalan. Jalan-jalan, kan? Pergi jalan shopping. Ada juga perkumpulan-perkumpulan yang melalaikan dan sebagainya. Subhanallah. Tak apa, tadi kita dah jawab dah satu azan. Masya Allah. Banyak masjid, ya. Okey, subhanallah. Kanak-kanak pun makin meriah, ya. Okey. Anak tu. Okey, anak subhanallah, anak syurga kita. Mungkin ada daripada pihak kita muslimat yang tolong tengok sekali. Dia mungkin nak ayah dia, ya. Subhanallah. Okey, saya minta izin untuk meneruskan, ya, insya-Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulun rabbana ikhwanana kanu yusalluna ma'ana
ويصومون معنا ويهجون معنا فأدخلتهم النار فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم فيأتوهم فيغرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه ومنهم من أهدته إلى كعبيه فيخرجونهم فيقولون ربنا أخرجنا من قد أمرتنا. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, sebenarnya tahu kan kita ada salah seorang anak syurga yang sangat baik, yang sangat lembut, subhanallah. Dan kita sama-sama mendoakan anak syurga ini diberikan kesihatan, ketenangan. Sebab biasanya kan di rumah tak jumpa ramai orang. Jadi ibu ayahnya kata bila jumpa ramai orang, dia kan ada rasa malu, takut, macam tu lah. Jadi insya-Allah nanti Ustaz tolong uruskan, bawa kat tempat sunyi lah. Bukan sunyi, maksudnya kat tempat duduk yang orang tak nampak. Masya Allah. Senyum dia manis sangat. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Nabi SAW bersabda, orang yang beriman berkata, bila ni saatnya apabila di mahsyar kelak. Dik, kena sambung ni. Dah nak mati dah ni. Dah nazak dah ni telefon ni. Kalau tak disambung ni, boleh menemui ajal ni. Sebab diberi warning macam 5 je ni. Okey. Bukan, ini telefon siapa ni? Okey. Nabi SAW bersabda, orang yang beriman berkata, wahai Tuhan kami, saudara-saudara kami dahulunya solat bersama kami, puasa bersama kami, dan melaksanakan haji bersama dengan kami. Tapi kenapa ya Allah engkau masukkan mereka ke dalam neraka? Allah berfirman, pergi dan keluarkanlah orang yang kalian kenal daripada mereka. Maka mereka mendatanginya dan mengenali bentuk-bentuk mereka. Mereka tidak dimakan oleh api. Di antara mereka ada yang dimakan api hingga ke sebahagian kedua betisnya, dan ada yang telah dimakan api sehingga kedua mata kakinya. Maka mereka pun mengeluarkannya. Kemudian mereka berseru, wahai Tuhan kami, kami telah mengeluarkan orang yang telah engkau perintahkan kepada kami. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis yang sahih yang kita bacakan ini, Allah mentakdirkan kita bertemu dan lepas ini akan berpisah di atas jalan ibadah. Ibadah yang sangat besar, ibadah umrah. Kita datang daripada negeri yang berbeza, keluarga yang berbeza, yang selama ini kita tidak pernah jumpa dan tidak pernah terfikir akan bermusafir bersama-sama dan menuju ke tempat yang paling mulia di atas muka bumi Allah ini. Jadi sudah tentu percaturan Allah ini ada tujuan, ada sebab, ada hikmah yang Allah minta kita gali. Jadi salah satunya mudah-mudahan ukhuwah yang terbina di antara kita ini bukan sekadar tolong menolong, angkat beg, tarik beg, tolong menolong, pimpin tangan, nanti kejap lagi bagi makanan. Tetapi yang jauh lebih besar, kita perlu menanam cita-cita. Bila bertemu dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat, naik bas sama-sama, makan sama-sama sekejap lagi dan sebagainya, kita pesan, kita tarik-menarik ya. Nanti tarik saya ya kalau saya tidak ada di dalam syurga. Dan ayat ini sebenarnya berdasarkan hadis Nabi yang sahih ini. Bahawasanya sahabat boleh menarik sahabatnya walaupun dah dimasukkan ke dalam neraka. Dalam hadis ini menggambarkan bahkan ada yang telah dibakar sehingga tahap betisnya. Ada di bahagian kakinya. Dan ahli syurga ini bertanya kepada Allah, ya Allah, mereka ini adalah sahabat-sahabatku yang dahulunya pernah solat bersama. Tadi kita solat berjemaah bersama-sama kan?
Bahkan kita juga bersolat berjemaah walaupun tak macam tadi di Masjid Nabawi dan sebagainya. Mereka pernah berpuasa bersamaku dan mereka pernah menunaikan haji bersamaku. Jadi dalam hadis ini menyebutkan tentang 3 ibadah ni. Jadi subhanallah muslimin muslimat. Okey. Masya-Allah. Oh, dia nak solat. Allah Akbar, Allahu Akbar. Jadi kita solat dulu ke? Mana Ustaz Safwan? Biar dia orang solat Tak apa. Yang lepas macam tu juga. Tak apa. Insya memang boleh dilewatkan. Okey. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi muslimin muslimat, kita ambil peluang selepas ini masa waktu makan berkenalan. Sebab lagi ramai kita ada sahabat dunia dan akhirat, maka insya-Allah lagi ramai, lagi luas peluang kita untuk ditarik. Jangan pula kita cakap, jangan bimbang saya tarik awak besok. Macam confident je kita tarik orang. Kan? Jangan bimbang. Awak pun saya tarik, awak pun saya tarik. Semua ni saya akan tarik lah, jangan risau. Jadi jangan sekali-kali merasakan kitalah orang yang bertuah akan masuk ke syurga. Tapi biarlah kita merendah diri dan berpesan kepada sahabat, kalau saya tak ada di syurga, tarik saya, cari saya. Subhanallah. Perjalanan yang sejauh ini ke tempat yang suci ini terus ikatkan dengan sahabat, menjadi sahabat dunia dan akhirat, insya-Allah. Jadi muslimin muslimat, dan hadis yang terakhir yang saya ingin membacakan kepada sahabat-sahabat semua, iaitu berkenaan dengan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustazah sebenarnya nak hadis yang penuh sebab ini terus. Okey, boleh je ya hadis ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis sahih, "Idza ahabba ar-rajulu akhahu falyakhbiruhu annahu yuhibbuhu." Apabila seseorang mencintai saudaranya, hendaklah dia mengkhabarkan cinta kepadanya. Nabi berpesan, kalau kita sayang pada seseorang, kena bagi tahu. Ini salah satu hadis. Ada lagi hadis yang lain, yang mana seorang sahabat kata, "Ya Rasulullah, aku sayang pada dia." Sama lelaki, kawan. Dan Rasulullah kata, "Kamu dah bagi tahu belum yang kamu sayang dia?" "Belum, ya Rasulullah." Rasulullah terus suruh cakap masa tu, "Sekarang pergi cakap kepadanya kamu sayang dia." Jadi sekarang boleh tak cakap dengan orang sebelah, kenal tak kenal, sebenarnya ada ucapan yang dirakam di dalam hadis tersebut. Ucapannya macam ni ya, cara kita bagi tahu, sesungguhnya saya sayang awak, saya sayang kamu, ataupun ikutlah I sayang kamu, I sayang you ke, terpulanglah macam mana nada yang sesuai. Sesungguhnya saya sayang kamu kerana Allah. Itu lafaz yang disebut dalam hadis Nabi tu. Bagaimana sahabat Nabi ni pergi bagi tahu sahabat tu dengan kalimah, "Saya sayang kamu kerana Allah." Lalu jawab sahabat ini, dan orang yang kita bagi tahu tu jawab, cara jawabnya ialah, "Semoga Allah mencintaimu kerana telah menjadikan engkau mencintaiku kerananya." Faham ya? Angguk je kan? Betul ke faham? Okey, cara jawabnya ialah, kerana engkau telah mencintai, mana-mana ayat boleh tukar. Kerana engkau mencintaiku kerana Allah, mudah-mudahan Allah juga akan mencintaimu. Faham ya? Soalannya, bila seseorang cakap sayang kita kerana Allah, kita mendoakan kepada orang tersebut dicintai Allah kerana dia mencintai kita kerana Allah. Faham ya? Okey, boleh tak praktis terus sekarang? Subhanallah. Boleh cakap. Tiba-tiba orang lelaki susah ke nak cakap cinta-cinta. Sebut sayang pun jadilah. Walaupun belum terbit, tapi buat latihan. Ini sunnah Nabi ya. Orang lelaki dah confused dah. Cakap ya, sunnah Nabi. Dan Nabi suruh ini sahabat sama lelaki. Boleh pusing ya. Cakap, "Saya sayang awak kerana Allah." Ya Allah, orang lelaki kata cakap kat isteri pun tak cakap, suruh cakap dekat lelaki orang pula.
Cakap tuan. Sungguh ni. Ha? Tak boleh sama-sama jantina. Tak boleh tengok mata. Tak boleh tengok mata. Okey, dah siap ke? Dah lupa. Okey, boleh ikut saya ya mula-mula. Okey, sebut dulu. Saya sayang awak. Bukan tengok saya. Pak Cik tengok orang depan. Confuse saya cakap sayang saya. Praktis kan? Cakap pada orang depan. Tengok pada orang depan. Ya Allah, luculah pula. Tunjuk orang lelaki. Orang lelaki memang lucu bab-bab ni. Dia orang kena paksa cakap. Okey. Saya cakap dekat. Okey, saya cakap dekat encik suami. Okey, mai. Encik beredi tak balas? Tahu kan? Okey. Jadi kalau macam tu encik lah cakap pada saya, sayang saya kerana Allah. Lepas tu saya balas. Sebab saya ingat cara balas. Okey, encik cakap dulu. Okey. Saya sayang awak kerana Allah. Ikut semua. Allah pula. Okey. Sekali lagi encik. Saya sayang awak kerana Allah. Okey, semua cakap. Oh, dah cakap. Cakap tak ada perasaan kan? Okey, jawabnya ialah saya juga sayang kamu kerana Allah. Moga Allah mencintaimu kerana kamu mencintaiku kerana Allah. Panjang sangat. Ataupun pendek sikit macam ni. Dia cara balas memang disebut ya dalam matan hadis tu bagaimana sahabat tu saling menjawab. Ataupun jawapan ringkas sikit. Semoga Allah mencintaimu asbab kamu mencintaiku kerananya. Keliru juga kan? Tapi nanti kita tulis dalam grup WhatsApp ya. Masya Allah. Okey, saya cakap tapi tuan-puan tunggu ikut. Semoga Allah mencintaimu kerana kamu mencintaiku kerana Allah. Alhamdulillah, subhanallah. Mana suami orang kat sini angkat tangan? Siapa suami orang angkat tangan? Dia tak berapa nak ngaku. Mana suami orang? Masya Allah. Mana isteri yang ada kat sini? Suami ada kat situ angkat tangan? Tak kenal. Angkat. Mana isteri orang? Semua isteri orang dah kan. Cuma ada yang ada yang isterinya di suami dekat rumah, ada isteri kat rumah kan. Jadi insya-Allah penutup nanti, sekarang tak payah bergerak lagi lah, dah habis solat apa, kita wajibkan ya. Jumpa pasangan suami isteri dan cakap ayat tu. Boleh? Gelak awal-awal lagi ya. Gelak awal-awal lagi. Tak adalah wajib sampai berdosa tak buat ya, tapi maksudnya sebaik-baik ilmu adalah yang diamalkan. Sebaik-baik ilmu adalah diamalkan. Jadi teruslah beramal. Jadi insya-Allah lepas ini saya harap dapat boleh suburkan di kalangan jemaah kita ni ucapan saya sayang kamu kerana Allah. Boleh ya? Kalau tak ingat jawab balas panjang, balas je saya pun sayang kamu kerana Allah. Sebab ucapan itu dirakam oleh malaikat. Bukan saja-saja ya, bukan suka-suka. Itu adalah sunnah Nabi dan Nabi suruh dalam hadis yang sahih. Kalau kamu mencintai seseorang maka khabarkan kepadanya. Jadi bukan kita kata ustazah takut riak, simpan dalam hati je. Tapi dalam hal ini tidak. Rasulullah menyatakan rasa kasih sayang. Subhanallah. Jadi besarlah pahalanya bila seorang suami cakap dekat isteri, isteri pun balas balik. Jadi subhanallah. Sebab itu ucapan kita, I love you more, I love you much more, kan, I love you too dan sebagainya. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Dan yang terakhir sungguh-sungguh, tadi sebut terakhir dah kan, Nabi SAW bersabda, 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah. 7 golongan tu apa sekalian? Kalau siapa nak tulis boleh. 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di mahsyar kelak. Di hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah. Yang pertama, imam yang adil. Imam, pemimpin yang adil. InsyaAllah suami kita adalah pemimpin yang adil dalam rumah tangga. Maksud adil ni bukan sebab ada isi ramai ke dan sebagainya. Maksudnya akan menjalankan tugasnya dengan sebaiknya. Dan kadang-kadang dalam sebuah keluarga, imam ni, isteri pun jadi imam ya dalam sebuah keluarga.
Kan Nabi sebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pada kamu akan ditanya akan kepimpinannya. Hadis itu panjang lagi muslimin-muslimat. Setiap raja adalah pemimpin akan ditanya akan kepimpinannya. Rakyat juga adalah pemimpin akan ditanya akan kepimpinannya. Dan tuan adalah pemimpin, hamba juga pemimpin. Dan Nabi menyambung lagi, seorang lelaki pemimpin dalam rumah tangganya, dia akan ditanya akan kepimpinannya. Dan isteri seorang wanita adalah pemimpin dalam rumah tangganya dan dia akan ditanya akan kepimpinannya. Maksudnya dalam sebuah rumah tangga bukan orang lelaki dah pelik, apa ni ustazah ni, kan nanti jawatan saya diambil oleh isteri ni. Maksudnya di sini dalam sebuah rumah tangga, suami ada tanggungjawab dia, ada sesuatu yang dia pimpin. Isteri juga ada sesuatu dalam bab tertentu. Mungkin orang perempuan dalam bab mengemar ataupun adalah. Jadi kedua-duanya perlu diraikan dan diberikan hak. Sebab itu kadang-kadang yang buat keputusan isteri dalam hal tertentu, kadang-kadang lelaki. Jadi orang perempuan janganlah pula, apa ni, awak kan yang perlu buat keputusan. Mungkin dalam bab sekolah anak, ibu lebih teliti, jadi ibu tak salah pun buat keputusan. Macam itulah. Okey. Golongan yang kedua akan mendapat naungan Allah, iaitu seorang pemuda yang beribadah semata-mata kepada Allah, maksudnya yang kuat melakukan ibadah. Golongan yang ketiga, seorang yang hatinya bergantung pada masjid, terikat dengan masjid. Kemudian golongan yang keempat akan mendapat naungan Allah, 2 orang. Janganlah pula sempitkan kata 2 orang je. Maksudnya di antara 2 orang, yelah ini 2 orang, lepas tu dengan 2 orang lain pula, dengan orang lain pula. Nabi sebut 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Okey, kita baca lanjut. Golongan yang kelima, lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan golongan yang keenam, seorang yang bersedekah dengan satu sedekah, lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Maksudnya golongan yang menyembunyikan sedekahnya. Serta seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia menitiskan air mata. Jadi 7 golongan itulah yang akan mendapat naungan Allah, iaitu kita sebutkan VIP di padang mahsyar. Golongan yang akan mendapat kelebihan kedudukan yang istimewa, sehingga di padang mahsyar ketika saat orang lain tanpa pakaian, dia telah diberikan pakaian. Dia dihamparkan dengan permadani daripada syurga. Maksudnya situasi dia sangat berbeza. Sementara menunggu untuk dihisap, mereka ini golongan VIP Allah. Yang lain mungkin di bawah terik matahari, sedang tenggelam dalam peluh dan sebagainya. Jadi, antara 7 golongan tu agak-agak ada tak satu golongan kita? Adakah kita rasa-rasanya kita seorang pemimpin yang adil dalam rumah tangga? Kita jalankan tanggungjawab betul-betul tak rumah tangga? Fikir-fikir macam berat juga kan? Tengok golongan yang kedua. Adakah kita golongan yang kuat beribadah semata-mata kerana Allah? Berat juga ya. Golongan yang ketiga, iaitu mereka yang, apa dia golongan yang ketiga? Yang terikat hatinya dengan masjid. Susah juga ya. Kalah juga dengan makan sedap. Ada juga waktu kita tak pergi ke masjid dan sebagainya. Okey, tengok yang keempat, iaitu mereka yang saling berkasih sayang kerana Allah, bertemu dan berpisah kerana Allah. Agak-agak ada tak harapan ni untuk masuk golongan yang keempat ni? Insya Allah. Sebab golongan yang seterusnya itu juga agak berat. Jangan sampai 7 golongan ini kita tidak termasuk walaupun seorang. Walaupun satu golongan pun tak ada. Kita cuma baca je hadis ni, kita tidak ada nekat untuk jadi salah satu. Sebab ini hadis yang sahih, 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah. Jadi perhatikan, pastikan kita menjadi salah satu golongan. Jadi subhanallah, insya-Allah, ambillah salah satunya, antaranya adalah yang keempat, iaitu saling berkasih sayang kerana Allah. Jadi boleh jadi di antara suami isteri. Suami isteri kita pastikan berkasih sayang kerana Allah. Bila berkasih sayang kerana Allah, isteri boleh tegur suami, suami berlapang dada. Isteri boleh tegur suami, tegur isteri berlapang dada. Suami isteri betulkan bacaan salah ke, betulkan apa-apa ke, dan suami berlapang dada. Inilah satu perhubungan yang dibina kerana Allah. Bukannya ada dominasi.
bila dalam bab ke arah kebaikan. Maksudnya saling support each other kan. Boleh jadi di antara dua sahabat baik. Boleh jadi di antara boleh jadi di antara adik-beradik. Jadi itu umum, mereka yang saling mencintai kerana Allah. Sebab itu kita kena buat praktikal tu, praktikal ucap sayang kerana Allah tu. Sebab hadis itu sebut mereka bertemu dan berpisah kerana Allah. Jadi itu yang kita nak praktis. Kita boleh sebut dekat suami, I love you. Encik, I love you. Jadi suami balas I love you tu. Kan? Sayang, abang saya sayang awak. Ya, abang pun sayang. Tetapi, subhanallah, kita kena belajar dah cara bagaimana sahabat Nabi menyatakan sayang. Kena ikat dengan perkataan kerana Allah. Sebab boleh jadi kasih sayang yang dibina kerana hawa nafsu. Boleh jadi kerana keinginan-keinginan dunia. Sebab itu banyak kasih sayang yang dibina akhirnya berakhir dengan satu kesudahan yang kita tidak inginkan. Jadi bila nak bina satu perhubungan yang baru, maka muhasabah balik. Mungkin kita tidak ikat dengan nama Allah. Sebab bila kita sebut je, encik, saya sayang encik kerana Allah, syaitan menggelupur. Sebab kita ikat perkataan sayang itu kerana Allah. Walaupun masa sebut tu tak faham lagi apa maksud kerana Allah. Tapi lama-lama Allah beri kefahaman. Sebelum tidur cakap, bangun tidur contohnya cakap, lepas solat, sekali lepas solat kita sebut. Tuan-tuan, biasa tak cakap sayang dekat isteri ni? Tuan Haji biasa cakap tak sayang? Sebab salah kan? Panggil isteri pun sayang. Masya Allah. Tepukkan gemuruh untuk Tuan Haji. Power Tuan Haji jawab. Dia kata, panggil isteri pun sayang macam mana? Saya sebenarnya rasa ada terdengar lah Tuan Haji panggil masa tu dekat mana tak? Isteri ada kat mana? Dia tak ikut. Masya Allah. Tapi ada seorang lagi jemaah yang berusia juga. Masa tu tengah apa tak? Dia panggil isteri dia sayang. Siapa sini lagi suami panggil isteri dia sayang? Semua nak angkat tapi malu. Orang lelaki malu. Masya Allah. Ni isteri-isteri panggil suami sayang tak? Bapaknya. Ke bapaknya, maknya, atuk nenek Kan? Subhanallah. Panggilan seumpama itu mungkin ada orang tak biasa. Jadi it's okay je. Bukan wajib cakap, baru cakap sayang. Tapi perhatikan hadis Nabi. Nabi suruh cakap sayang. Jadi, Masya Allah, kadang-kadang kita ni terikut dengan budaya barat ke, wallahualam, budaya barat panggil nama. Bayangkan saya panggil suami saya, Fazli. Perasan tak? Barat kan dia panggil nama kan? Isteri pun dia panggil nama kan? Kadang anak pun panggil nama kan, bapa kan? Lepas tu saya tengok kadang dalam perbincangan masyarakat Melayu kita ni, dia kata, terpulanglah pada masing-masing nak panggil apa. Kadang-kadang suami isteri cakap I, you dan sebagainya, yang penting mesra. Memang betul, tak ada masalah. Tetapi bila kita belajar sunnah Nabi, kemudian bagaimana Rasulullah panggil isteri dengan panggilan isteri suka. Sebab itu sebelum terlambat, bagi tahu suami, suka kita dipanggil dengan apa. Bang, saya sukalah awak panggil saya sayang. Acik tak panggil saya. Dah 20 tahun dah tunggu. Awak tak panggil-panggil pun saya sayang. Masya Allah. Tak salah bagi tahu. Dan apa salahnya suami sekali-sekala. Cik panggil saya apa? Depan orang kan? InsyaAllah. Ya. Panggil lah juga kan. Adalah tu panggilan istimewa. Jadi subhanallah. Kita puji Tuan Haji umur 70 panggil isteri sayang lagi ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Tunjuk sikit Tuan Haji kita ni. Isteri kat rumah tu tunggu. Masya Allah. Bagi ucapan sikit Tuan Haji. Sayang. Jaga rumah baik-baik. Tunggu. Tunggu bang balik. Masya Allah. Okey, tengok ni. Tuan Haji umur 70. Cakap apa sayang? Jaga kat rumah baik-baik. Tunggu abang balik. Masya Allah. Isteri berdebar-debar tunggu tak lena tidur malam ni. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi begitulah muslimin-muslimat perkongsian kita pada malam ini. Yang kita sebutkan sebaik-baik ilmu, walaupun ilmu itu kecil, sikit ataupun kita rasa biasa, tetapi diamalkan. Ucapkan sayang, katakan sayang kerana Allah. Sama kita cakap dengan anak-anak. Kan?
Pagi tadi saya boleh solat dengan anak. Saya kata saya pegang tangan dua-dua atikaf solat Jumaat kan. Umi sayang anak-anak Umi kerana Allah. Umi minta maaf. Salah silap Umi memang banyak pada anak-anak. Kemudian Umi redha dan Umi maafkan semua kesalahan anak-anak. Dan Umi redha apa saja. Lepas tu anak pun balas balik kan. Balas balik pada kita. Tapi memang kena sebut. Dia akan jadi satu nilai dan perasaan yang luar biasa bila sebut kerana Allah. Dan cuba hadirkan hatilah bila sebut kerana Allah. Dirakam oleh malaikat, disaksikan oleh Allah SWT. InsyaAllah kita mengharapkan ini ada satu jemaah yang bukan hanya menunaikan umrah dan ziarah. Tapi satu jemaah yang akan saling tarik menarik sampai tidak seorang pun yang terkecuali. Semuanya masuk ke syurga Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Saya nak cerita juga sikit-sikit. Tengah hari tadi ada orang datang ziarah saya. Kami berdua. Pasangan suami isteri. Dia cerita, Ustazah, masa soalannya, apa yang dia cakap tu saya rasa macam jadi tanggungjawab saya nak pesan pada jemaah. Dia kata, kami masa tahun bila pergi datang menunaikan umrah. Dan kami suami isteri doa yang sama, fokus. Itu paling utama. Fokus sebab kali pertama datang umrah, saya tak ingat tahun bila dia cerita, mungkin 10 tahun lepas ke, kan, berapa tahun lepas. Seronok sampai, sebab ada orang kali pertama datang kan. Seronok sangat rasa, kami terus nekat dan berdoa untuk menunaikan haji. Lepas tu balik daripada umrah, dia pergi ke tabung haji. Pasangan ni bukan tak ada duit, tapi maksudnya dia tak pernah daftar tabung haji. Tak pernah daftar. Pergi tabung haji kata, saya nak pergi haji tahun ni, tiba-tiba. Tabung haji cakap, mana boleh. Baru nak daftar hari ni, lambat lagi giliran. Saya kata, tapi sepanjang tawaf, sepanjang ibadah di Madinah, di Makkah, dia kata dia fokus, ya Allah, izinkanlah menunaikan haji pada tahun ni juga. Lepas tu, tuan-puan sekalian, dia cerita, dia kata, Ustazah, apa yang kami buat? Bila sampai nama naik tu kan, nama dia suami isteri memang tak naik. Dan tabung haji pun memang kata mustahil lah nama akan dipanggil. Sebab baru daftar tahun tu. Lepas tu, dia kata tahu apa yang kami buat? Kami buat je persiapan. Ready semua. Seolahnya kami ni nak pergi menunaikan haji. Sampailah 3 hari lagi, hari yang terakhir, penerbangan yang terakhir. 3 hari lagi, penerbangan yang terakhir. Masya Allah. Tapi dah ready, kami dah ready. Siap buat majlis baca. Nama tak naik pun. Tiba-tiba, tabung haji telefon. Tuan, puan, gini-gini. Ada dua kematian berlaku. 2 kematian berlaku. Jadi wallahualam nama tuan-puan ni terpilih untuk menunaikan haji pada tahun ni. Bukan nak bersyukur pun sebab salah kan, sebab kematian berlaku. Tapi asbab mereka boleh tunai haji pada tahun itu, walaupun nampak Musai baru daftar haji tahun itu, bukan orang tua ni, pergi haji umur muda, 30-an. Baru 30-an. Kalau orang tua mungkin ya jugalah kan, sebab sekian-sekian. Saya kata, ya Allah hebatnya. Dia kata, Ustazah, dan kami penerbangan terakhir, kalaulah jumlah haji pada tahun itu 10,000, jadi kamilah orang yang ke 999, 9998 dan ke 10,000. Kamilah nama yang terakhir. Jadi, saya terus kata malam ni kena share apa sahaja doa kita di Makkah dan di Madinah. Banyak-banyak doa. Kena ada satu dua doa yang betul-betul fokus yang selalu diulang-ulang. Faham ya? Ada yang doa untuk jodoh anak contoh. Untuk jodoh diri sendiri. Untuk apa saja. Dan saya sendiri memang ada doa khusus. Selain pada doa umum, adalah saya tak beritahu lagi suami doa apa. Kan? Sebab, Mas? Bukan emas santai baru tak. Tapi saya takut nak sebut doa ni apa. Sebab apa? Dah datang warning. Oh ya? Yeah. Dah siap? You tak nak cakap dengan saya? Okey. Sekadar itu, muslimin-muslimat, semoga dapat manfaat dan pengajaran. Kepada yang melihat, lebih kurang berapa orang, Ustaz tengok? 1,000. Masya Allah, pukul 2 1:30. Masya Allah, sahabat di Malaysia belum tidur. Mudah-mudahan dapat manfaat ya bersama. InsyaAllah kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah wal-as.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Mohon maaf kekurangan dan penyampaian. Nampak macam Ustazah dah makin lembek, makin penat dan sebagainya. Terima kasih di atas kesabaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya ingat tutup lagi pusing sikit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi kita terus ready untuk solat isyak berjemaah. Lepas tu Ustaz Saufan terus baca doa ringkas ya. Oh, pesan ya. Masya-Allah, pasti kita akan sama-sama menikmati hidangan. Insya-Allah. Allahu akbar. Mungkin Ustaz boleh tunjuk sikit Ariyah Tayyibah tu. Pihak ni dah sediakan, kita tak tunjuk. Sebenarnya nanti boleh duduk juga bawah tu ya. Siapa yang nak duduk tengah ni, makan sambil tengah ni, mana-manalah tempat yang selesa nanti. Yang berkeluarga memang boleh makan satu keluarga. Yang keluarga boleh duduk satu keluarga. Kita carilah kawan-kawan yang selesa, bukannya kita ni. Yang suami isteri boleh duduk sama-sama nanti. Pasangan suami isteri duduk satu tempat. Subhanallah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim.这是咱一个亲戚。Cambuk sana. Cambuk sana. Tak payah cucu. Terima kasih kepada yang mengikuti perkongsian malam ini. Semoga dapat manfaat. Dan kami sentiasa insya-Allah sahabat-sahabat yang tuliskan doakan kami Ustazah nak pergi. Kami mendoakan ulang-ulang. Saya sendiri ulang-ulang doa yang sama kepada sahabat-sahabat yang mengirimkan doa kan di live, di Facebook dan sebagainya. Ya Allah makbulkan hajat mereka, apa jua hajat. Jadi kadang tak mampu nak baca satu-satu, tapi kita doakan umum. Jadi bila kalian tulis doa tu, Allah pun tahu kan, dirakam, disaksikan oleh Allah. Jadi insya-Allah. Subhanallah. Okey. Terima kasih. Selamat malam, selamat berehat. Kami di sini baru saja masuk isyak. Jadi sekarang kita nak tunaikan solat isyak berjemaah. Boleh je Ustaz, kalau kita solat tu kena tunggu dia orang habis dulu. Ya, kena tunggu dia orang habis. Kedai elok sebenarnya makan kita dengan dengan kedai elok lah siap.